Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. 2024 merupakan tahun untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan memastikan Malaysia kembali disegani. Tegas Perdana Menteri, bagi mencapai matlamat itu, kestabilan politik kerajaan Madani yang kukuh faktor penting ke arah memaju pembangunan ekonomi dan pelaburan. Perdana Menteri yakin hubungan Malaysia-China yang kini pada tahap strategik dan membanggakan mampu membawa lebih banyak pelaburan ke negara ini. Malah hubungan baik kedua-dua negara akan terus dimanfaat untuk kebaikan rakyat, meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kerjasama antara universiti serta syarikat-syarikat besar negara terbabit. Majlis Sambutan Tahun Baru Cina meriah. Di Ibu Negara, Perdana Menteri menghadiri Majlis Sambutan Tahun Baru Cina anjuran MCA. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama tetamu kehormat menggaul Yi Sang yang merupakan antara hidangan tradisi yang popular Tahun Baru Cina. Perdana Menteri turut memeriahkan Sambutan Tahun Baru Cina anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor. Di Sarawak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Kerajaan Negeri yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Program turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri. Dalam pada itu, Menteri Perpaduan Negara berkata sambutan daripada pelbagai kaum bagi setiap perayaan menjadi tradisi unik di Malaysia. Menteri Komunikasi memaklumkan kenyataan pengerusi Perikatan Nasional berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 adalah tidak benar. Beliau berkata demikian sebagai respons terhadap dakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Program Madani Rakyat Zon Tengah bakal berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor selama 3 hari bermula 23 Februari ini. Penganjurannya membolehkan masyarakat setempat untuk bersama-sama memahami, melihat dan menilai dasar serta inisiatif baru yang dilaksana Kerajaan Madani. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama masih lancar walaupun cuti panjang sempena sambutan Tahun Baru Cina. Untuk perkembangan semasa trafik arah utara, kita langsung bersama Nur Fatihah Abdul Rahim di restoran Jejantas Sungai Buloh. Fatihah, silakan. Ya, Syairul, lancar dan terkawal itu yang saya boleh gambarkan mengenai aliran trafik sekitar hentian Jejantas Sungai Buloh ini, di mana dapat dilihat di belakang saya di kedua-dua arah menghala utara dan juga ibu kota kelihatan lancar dan terdapat bilangan pertambahan bilangan kenderaan berbanding petang tadi. Namun tiada kesesakan luar biasa yang berlaku. Okey, begitu juga dengan situasi cuaca di sini juga baik. Saya juga turut melihat orang ramai berhenti rehat seketika di sini untuk menjamu selera dan mengisi tenaga sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka. Untuk makluman pengguna lebuh raya yang mungkin akan melakukan perjalanan pulang ke kampung sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina ini, selain merancang perjalanan anda dengan merujuk jadual cadangan waktu perjalanan, pihak PLAS juga turut mengingatkan para pengguna untuk menggunakan lorong mod pembayaran yang sama ketika masuk dan keluar dari Plaza Tol. Ia bagi menjamin kelancaran perjalanan itu. Baik, setakat ini dahulu perkembangan aliran trafik yang dapat saya kongsikan langsung dari hentian Jejantas Sungai Buloh ini. Kembali kepada Syahirul untuk perincian Kanta 744 seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Fatihah. Di lokasi kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. JPJ terus meningkatkan penguatkuasaan menerusi OPHAS. Keperluan itu berdasarkan analisis awal data operasi. Pengarahkanan penguatkuasa JPJ mendedahkan tahap kesedaran serta pematuhan aspek keselamatan jalan raya masih rendah, terutamanya melibatkan pemandu kenderaan komersial. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor bersiap siaga hadapi musim kemarau. Persiapan susulan banyak kawasan kini berdepan situasi pembakaran terbuka. 154 kes pembakaran terbuka dicatatkan di seluruh negeri dari Januari hingga 7 Februari lepas. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Johor bagaimanapun berkata, angka itu tidak termasuk kebakaran sampah.
Seorang OKU ditemukan lemas manakala dua rakannya selamat selepas dihanyutkan arus ketika mandi di Sungai Berkelah Gambang dekat Kuantan, Pahang. Mayat Harun Mahmud, 20 tahun, ditemukan pasukan bomba dan penyelamat di dasar sungai pada kedalaman 7 meter pada 12.54 tengah hari. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Puan Afzan untuk dibedah siasat. Seorang pegawai wanita sebuah agensi kerajaan kerugian RM168,000 akibat diperdaya sindiket penipuan menerusi telefon yang turut menyamarkan diri sebagai pegawai Kementerian Kesihatan. Ketua Polis Daerah Ipoh memaklumkan mangsa berusia 45 tahun menerima panggilan telefon daripada individu tidak dikenali 5 Januari lepas. Mangsa yang menyedari ditipu telah membuat laporan polis semalam. Sindiket pengedaran dadah yang aktif sekitar Hulu Selangor tumpas. 4 individu ditahan Khamis lepas di Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa bersama barang kes berupa lebih 15 kg ganja. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor berkata, wang tunai, sebuah kereta serta pacuan 4 roda dan motosikal turut disita. Kesemua suspek direman hingga 15 Februari ini. 24 warga asing ditahan akibat tinggal lebih masa dan bekerja tanpa permit sah sekitar Johor Bahru. Pengarah Jabatan Imigresen Johor berkata kesemua tahanan merupakan warga Indonesia, Yaman dan Pakistan. 9 notis hadir ke pejabat turut dikeluarkan imigresen terhadap individu-individu yang ditahan bagi membantu siasatan. Harga barang di lebih 300 pasar awam di sekitar ibu negara terkawal serta mematuhi skim harga maksimum musim perayaan yang dikuatkuasakan sejak 6 Februari lepas. Pengarah KPDN Kuala Lumpur berkata secara keseluruhan pihaknya berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga. Malah ada peniaga meletakkan harga bawah paras maksimum yang ditetapkan. Johor sedia memberi sokongan penuh kepada usaha mencalonkan budaya Chingay yang diamalkan masyarakat kaum Tionghoa sebagai warisan dunia UNESCO. Kerajaan negeri juga tiada masalah untuk membantu merealisasikan hasrat yang dikemukakan Persatuan Tionghoa Johor Bahru. Menteri Besar berkata sokongan penuh diberi kepada inisiatif itu dalam memastikan budaya Chingay dapat diangkat ke mata dunia. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil dengan berhati-hati. Melegar sekitar paras RM4.76 serta cenderung meningkat berbanding dolar Amerika minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad berkata, ringgit dalam keadaan terlebih jual untuk sekian lama. Pembetulan teknikal yang telah lama tertunda dijangka berlaku untuk meningkatkan sedikit mata wang ini. Bursa Malaysia dijangka kekal lengang minggu depan berikutan cuti tahun baru Cina. Rakan pengurusan SPI Asset Management memaklumkan pelabur perlu mengemudi beberapa data penting, terutama indeks harga pengguna Amerika Syarikat Selasa ini. Bursa Malaysia wajar kekal disokong prospek pengurangan kadar faedah rezerv persekutuan akhir tahun ini di samping sokongan pasaran serta ekonomi yang berterusan oleh pengubal dasar Cina. Kadar antara bank jangka pendek dijangka kekal stabil. Minggu depan, berikutan operasi bank negara menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Minggu ini, bank pusat campur tangan setiap hari untuk mengurangkan lebihan dana daripada sistem kewangan dengan menjalankan tender pasaran wang konvensional, repo berbalik, kad dan bil-bil Islam antara bank-bank negara. Kadar semalaman Islam Malaysia berada pada 3% setakat 8 Februari. Sempena Tahun Baru Cina, AirAsia menyediakan penerbangan tengah malam pada kadar tambang tetap ke Sabah, Sarawak dan Labuan serendah RM298. Orang ramai berpeluang pulang ke kampung halaman ketika musim perayaan. Sokongan AirAsia kepada inisiatif kerajaan dihargai Menteri Pengangkutan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto diramal memerlukan 50% undi untuk menang pilihan raya Presiden. Berdasarkan tinjauan Lembaga Survey Indonesia, antara 29 Januari sehingga 5 Februari, Prabowo memperoleh 51.9% undi daripada 1,220 responden.
23.3% responden pula memberi sokongan kepada bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Manakala bekas pemimpin wilayah Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh 20.3%, 4.4% responden berkecuali. Rakyat Pakistan bimbang dengan kelewatan keputusan rasmi pilihan raya ketika kedua-dua parti utama menuntut kemenangan. Kedua-dua parti telah mengisytiharkan kemenangan secara berasingan semalam. Pilihan raya diadakan pada Khamis dengan sebuah parti politik memerlukan 133 daripada 265 kursi untuk majoriti mudah. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengumumkan 52 negara termasuk Turki dan 3 organisasi antarabangsa bakal membuat kenyataan masing-masing akan kesan undang-undang terhadap jenayah yang dilakukan oleh Israel di Palestin. ICJ mengesahkan bahawa agensi badan dunia itu akan mengadakan pendengaran awam dalam tempoh antara 19 dan 26 Februari untuk tujuan itu. Pejuang Hizbullah mengesahkan telah melancarkan berpuluh-puluh roket salvo ke arah kedudukan tentera Israel di Syria. Serangan menyasarkan kamp tentera, peralatan pengintip dan kereta kebal sebagai tindak balas terhadap serangan drone rejim Zionis yang menjadikan seorang komander Hizbullah di selatan Lebanon. Rusia melancarkan serangan drone ke atas Ukraine membunuh 7 individu termasuk 3 kanak-kanak. Serangan telah mencetuskan kebakaran dan merosakkan infrastruktur serta kediaman di bandar Kharkiv. Datuk Bandar Kharkiv maklumkan 14 rumah persendirian musnah dan 50 penduduk terpaksa dipindahkan. UNICEF memberi amaran puluhan ribu kanak-kanak Sudan mungkin terkorban akibat kekurangan zat makanan. Kekurangan zat makanan yang semakin mendesak tahun ini menjejaskan sekurang-kurangnya 700,000 kanak-kanak. Selain itu, lebih daripada 300,000 mangsa tidak dapat dirawat tanpa akses yang lebih baik serta sokongan tambahan. Letusan gunung berapi terbaru di Iceland yang berakhir semalam telah meninggalkan kesan kerosakan jalan raya dan saluran paip ke bahagian semenanjung Reykjanes. Ia merupakan letusan ketiga di kawasan selatan ibu negara Reykjavik sejak Disember lepas. Sekolah, muzium dan institusi awam lain terpaksa ditutup akibat kerosakan paip air panas. 4 individu termasuk seorang angkasawan pertama Turki pulang ke bumi selepas lawatan 2 minggu di stesen angkasa antarabangsa ISS. Kapal angkasa yang membawa kru Axiom Mission 3 AX-3 selamat mendarat di laut berhampiran Florida. AX-3 merupakan penerbangan angkasa peribadi ke ISS yang dilancarkan pada 18 Januari lepas dan berada di angkasa lepas lebih 20 hari. Serada Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.